Hai dan selamat kembali kepada channel kita pada hari ini. Jadi pada hari ini, cikgu akan bersambung dengan topik fokus yang keempat, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Topik ini agak panjang, antara yang paling rumit sekali dalam silibus tingkatan 4. Jadi, cikgu akan cuba jelaskan seringkas dan sepadat yang mungkin untuk murid-murid dapat faham nasionalisme yang berlaku di 5 buah negara di Asia Tenggara, iaitu Filipina, Burma ataupun Myanmar pada hari ini. Sekejap, cuba nak gerakkan sedikit video ke atas. Okey, Vietnam, Indonesia dan yang terakhirnya Thailand. Baik, kita mulakan dengan cerita di Filipina. Alamak, dapat sedikit gangguan tadi. Dapat kita sambung kembali. Okay, jadi di Filipina, apa yang berlaku ialah Filipina adalah dijajah oleh Spanyol. Okay. Jadi untuk keadaan di Asia Tenggara, kebanyakan negara yang kita akan bincang nanti adalah dijajah oleh kuasa barat. Jadi yang itu jugalah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dan mencetuskan nasionalisme di negara tersebut. Dan antara faktor utama mengapa terjadinya nasionalisme atau bermulanya nasionalisme di Filipina ialah kerana keinginan untuk menghapuskan penjajahan Sepanyol. Okay, yang ini adalah tujuan dia lah, antara tujuan dia. Dan sebelum itu cikgu terlupa nak bagi tahu. Hari ini cikgu gunakan modul yang cikgu gunakan adalah modul Jom Nak Lulus yang terkini 2023. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada fail tersebutlah, ada dalam grup channel Telegram kita. Jadi untuk nasionalisme di Filipina, dia bermula atau dimulakan oleh seorang tokoh yang memang diingati oleh orang Filipina sehingga hari ini. Terdapat satu hari yang mengingati jasa tokoh tersebutlah, iaitu pada 30 Disember hari jadi beliau. Okay, jadi namanya ialah Jose Rizal, dan hari tersebut dipanggil sebagai Hari Rizal. Okay, baik. Jadi apakah yang dibuat oleh beliau sehingga beliau begitu diingati oleh orang Filipina? Jose Rizal, antara usaha dia yang dia mulakan ialah dia mulakan gerakan propaganda. Propaganda ini maksud dia satu gerakan untuk nak mengajar orang lain tentang fikiran ataupun sesuatu idea kepada sebanyak kepada ramai orang lah, sebanyak yang mungkin lah yang mereka dapat sebarkan. Okay, baik. Jadi itu adalah propaganda. Dan dalam propaganda Jose Rizal ini, apakah yang diajar ataupun disampaikan oleh Jose Rizal kepada rakyat di Filipina? Terdapat dua idea utama yang Jose Rizal nak sampaikan kepada rakyat, iaitu yang pertama, Jose Rizal ingin menuntut Filipina, menuntut ni meminta lah, nak dapat daripada Sepanyol apa benda, nak dapatkan Filipina menjadi sebahagian wilayah Sepanyol. Okay. Dan bukan sahaja dijajah lah, sebab mengapa Jose Rizal boleh dapat idea ini? Sebenarnya beliau melanjutkan pelajaran ke Sepanyol, dan apabila beliau belajar di sana, beliau dapat nampaklah keadaan di sana dan bagaimana bezanya Sepanyol, apa yang Sepanyol buat terhadap orang Filipina. Layanan yang diberikan oleh Sepanyol kepada orang Filipina adalah lain, tidak sama. Macam mereka adalah ke bawah, tahap tak sama dengan orang Sepanyol. Jadi, oleh itu, Jose Rizal juga minta bangsa Filipina, orang Filipina lah, bangsa ni orang, rakyat di Filipina, dia nak menuntut mereka hak yang sama, diberi hak yang sama, dan menuntut hak yang sama untuk bangsa Filipina seperti bangsa Sepanyol. Okay, bukannya mereka bangsa yang lebih rendah, tetapi sama dengan orang Sepanyol, bangsa Sepanyol.
Jadi itulah dua idea utama yang digerakkan, disebarkan, disampaikan kepada orang ramai oleh Jose Rizal. Dan untuk menyambung usaha beliau, nak mengukuhkan lagi usaha beliau, beliau menubuhkan satu persatuan, namanya ialah Liga Filipina. Dalam persatuan beliau sambung usahanya nak mendesak kerajaan Sepanyol. Okay, desak itu dia push lah, dia nak bagaimana cakap, dia nak menekankan kepada kerajaan Sepanyol, nak minta dengan secepat mungkin daripada kerajaan Sepanyol untuk melakukan perubahan. Okay. Perubahan dari segi politik, ekonomi ataupun sosial lah dan juga sosial di Filipina. Maksudnya nak ubah keadaan di Filipina yang menjadi lebih baik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi usaha Jose Rizal adalah sangat mulia, namun telah gagal. Telah gagal. Dan Bonifacio, iaitu salah seorang sebenarnya yang bekerjasama dengan Jose Rizal dalam menubuhkan Liga Filipina, menyambung usaha beliau, tetapi pada arah yang lain. Usaha dari segi nasionalisme, tetapi pada arah yang lain. Sebab Jose Rizal ini, kalau kita lihat pendekatannya, kita panggil sebagai lebih sederhana, yang tidak menggunakan kekerasan. Ya, cara yang digunakan lebih kepada bincang, rundingan, minta menuntut daripada kerajaan Sepanyol dan bukannya terus menentang secara keras untuk halau orang Sepanyol. Sebab Jose Rizal rasa belum sampai masa lagi untuk menggunakan cara yang begitu keras. Tetapi bagi Bonifacio yang lain latar belakangnya daripada Jose Rizal, beliau tidak fikir sama dengan, ada fikiran yang lain daripada Jose Rizal, dan Bonifacio, cara yang dia nak gunakan lebih kepada revolusi. Revolusi ini cara yang lebih radikal, cara yang dia ingin ubah secara penyeluruh. Maksudnya memang nak terus dapatkan merdeka, nak terus halau Sepanyol keluar dari Filipina. Baik, jadi Bonifacio selepas kegagalan propaganda, gerakan propaganda, beliau menubuhkan satu parti di bawah beliau, iaitu Katipunan, dan dalam parti tersebut beliau menuntut kemerdekaan Filipina. Seperti mana yang cikgu sebut tadi, lebih radikal, menggunakan revolusi, dan beliau juga ada menerbitkan sebuah akhbar Kalayan untuk menyebarkan idea dia. Okay. Dan gerakan ini disambunglah sehingga kemerdekaan. Okay. Dalam prosesnya secara ringkasnya sebenarnya ada berlaku satu ketika itu Filipina cuba mendapatkan bantuan daripada Amerika Syarikat untuk menentang Sepanyol, sehingga akhirnya bila berjaya, Amerika Syarikat lah yang menjajah Sepanyol, yang menjajah Filipina pula. Jadi sebenarnya Filipina pernah dijajah oleh dua buah kuasa barat, iaitu satunya Sepanyol, kemudian Amerika Syarikat, dan pada akhirnya apabila dijajah oleh Amerika Syarikat, terdapat tokoh lah yang gunakan cara yang lebih sederhana, tidak lagi gunakan cara keras, dan mereka dapatlah kejayaan untuk menempatkan wakil ke dalam Dewan Perhimpunan, dan akhirnya berjayalah dapat kemerdekaan. Okey, itu adalah untuk Filipina secara ringkas dan padat. Untuk yang lebih lanjut, terperinci, murid-murid boleh baca di dalam buku teks lah. Okey, jadi untuk modul ini digalakkan murid-murid sekurang-kurang hafal 5 kepada 6 isi di sini. Okey, baik. Sekarang kita sambung kepada nasionalisme di Burma. Di Burma adalah dijajah oleh British. Yang ini murid-murid kena boleh ingatkanlah pasangan dia. Filipina, Sepanyol. Burma, British. Jadi Burma sama seperti yang kita nampak dalam negara-negara yang dijajah ini, semuanya faktor penentangan mereka tak lari daripada nak menentang penjajahan. Jadi Burma juga sama seperti India nak menentang imperialisme British.
terdapat beberapa kumpulan yang terlibat dalam nasionalisme di Burma. Yang pertama ialah golongan kelas menengah. Kelas menengah ini adalah golongan yang berilmu pengetahuan dan biasanya mereka yang uh, berpendidikan tinggi, contohnya bekerja sebagai guru ataupun peniaga, okay? Dan dalam bidang profesional lah. Okay. Jadi golongan kedua, kumpulan kedua yang juga nak menentang imperialisme British di Burma ialah Sami Buddha. Jadi agama utama di Burma ialah Buddha, agama Buddha, maka Sami juga yang istimewa di sini, sehingga Sami pun terlibat dalam uh, penentangan penjajahan British. Dan yang ketiga, Fongi ini adalah maksud Sami Buddha dalam bahasa Burma lah. Yang ketiga ialah Takin. Takin juga bermaksud tuan. Tuan di sini, golongan ini, okay, mereka memperjuangkan orang Burma harus bertuankan orang Burma. Maksudnya, seharusnya ketua orang Burma ialah orang Burma dan bukan orang lain, orang dari luar. Okay? Jadi mereka ini juga adalah orang yang berpengetahuan, pendidikan tinggi dan lulusan selepas masuk universiti dan sudah lulus dari universiti, kita panggil sebagai Siswada University. Dan akhirnya golongan petani. Golongan petani ini mengapa mereka nak menentang? Sebab mereka sangat terbeban dengan cukai. Okay? Sangat terbeban dengan cukai, kena bayar duit yang berat, tetapi mereka sangat miskin. Okay? Jadi mereka juga menentang orang British. Okay? Tetapi daripada golongan-golongan tadi, ketua mereka ialah kelas pertengahan, kelas menengah tadi, yang berpendidikan barat. Okay? Sebab seperti mana kita lihat yang berlaku di India juga, kumpulan yang berpendidikan ini mereka mampu nak susun penentangan dengan cara yang lebih sistematik, cara menggunakan cara yang lebih tersusun, sebab kita tak boleh nak menentang sesuatu kuasa yang begitu besar seorang-seorang, mestinya secara berkumpulan, dan mereka mampulah sebab mereka ada ilmu, mereka ada pengalaman, mereka mampu membentuk persatuan bersama. Jadi mereka jadilah pemimpin dalam gerakan nasionalisme di Burma. Okay. Seterusnya kita sambung dengan faktor utama yang diperjuangkan oleh mereka. Topik utama yang diperjuangkan oleh mereka ialah berkaitan dengan agama Buddha, kerana bagi mereka, British telah mengancam kedudukan agama Buddha yang begitu penting kepada orang Burma. Jadi, bagaimana mereka melakukan penentangan? Penentangan dilakukan oleh kelas menengah dengan menubuhkan satu persatuan, sama seperti di India lah, mesti ada persatuan. India ada INC, Liga Muslim. Jadi di sini pula ada Persatuan Belia Buddha. Ada kaitan dengan agama juga. Persatuan Belia Buddha. Jadi Persatuan Belia Buddha ini memperjuangkan nak mengekalkan tradisi Buddha. Tak mau orang Barat, pengaruh orang Barat mengganti agama Buddha yang ada di sini. Okay. Dan pendidikan dan juga kebudayaan Burma. Okay. Jadi golongan ini mereka gunakan isu kasut. Isu kasut ni sangat terkenal dalam nasionalisme Burma, di mana dia digunakan untuk membangkitkan nasionalisme. Apakah isu kasut ini? Isu kasut ini bermaksud British telah menunjukkan sikap yang tidak menghormati rakyat tempatan dengan memakai kasut memasuki kuil Buddha. Dan ini menunjukkan mereka tidak menghormati agama Buddha dan mencemari kesucian agama Buddha. Okay. Sebab adalah menjadi adat, okay, untuk sebelum kita memasuki kuil, kita mesti tanggal kasut sebab kuil adalah tempat yang suci. Okay, tetapi British tidak mampu, tidak prihatin, okay, sehingga dia mengabaikan sesuatu yang begitu penting kepada orang Burma. Maka itu menjadi satu isu lah yang telah digiatkan oleh orang Burma melalui Persatuan Belia Buddha. Okay, ini adalah sebenarnya peringkat awal lah yang isi yang dibincangkan di sini. Okay.
nasionalisme di Burma kemudian bersambung, ada bersambung dengan antaranya salah satunya cikgu nak berkongsi juga di sini ialah pemberontakan Sayasan. Yang itu antara peringkat yang lebih radikal di mana ada pemberontakan hasil kerjasama golongan Sami Buddha dengan golongan petani, untuk bangkit menentang British. Dan sekiranya murid-murid lihat rujuk kepada buku teks, yang ini perenggan terakhir berkaitan dengan nasionalisme di Burma, iaitu peringkat yang seterusnya terdapat satu perlembagaan yang diperkenalkan untuk memisahkan Burma dan India, dan juga yang menjadi salah satu titik yang merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri atau merdeka dalam kalangan orang Burma, sehingga mereka menubuhkan satu parti Kami Orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma, ataupun juga dipanggil sebagai Parti Dobama Asyayon. Jadi pemimpin parti adalah Takin yang cikgu dah sebut tadi, dan akhirnya balik kepada modul kita yang dalam kalangan parti tersebut dipilih seorang pemimpin yang dilantik, Dr. Bamau, yang telah memenangi pilihan raya dan akhirnya menjadi Perdana Menteri yang pertama di Burma. Dengan itu berakhirlah cerita tentang nasionalisme di Burma. Baik. Menarik kan cerita-cerita dia? Jadi kita sambung pula kepada nasionalisme di Vietnam. Vietnam adalah dijajah oleh Perancis. Dijajah oleh Perancis. Jadi seperti mana kita lihat sebelum ini, mereka semua menentang imperialisme oleh Barat. Menentang imperialisme Perancis adalah tujuan nasionalisme di Vietnam. Dan apa yang dituntut oleh orang Vietnam ialah mereka ingin nampak ada perubahan. Sama seperti tadilah oleh Jose Rizal di Filipina, nak perubahan dari segi politik, sosial, ekonomi. Lebih kurang. Tapi di sini dia ditulis sosial politik dan sosial ekonomi. Mungkin lebih tertumpu kepada bidang sosial. Iaitu hidup masyarakat, budaya semua tu. Jadi nasionalisme di Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini golongan yang lebih berstatus tinggi. Maksudnya contohnya mungkin datuk lah, dati lah. Kalau pada zaman sekarang lah. Jadi, dan pegawai Mandarin. Pegawai Mandarin ini yang ini istimewa sedikit. Pegawai Mandarin bermaksud pembesar. Pembesar, orang yang pangkat tinggi dalam kerajaan yang membantu raja. Pembesar yang berpendidikan Confucius. Jadi mungkin murid-murid akan tertanya-tanya, mengapakah di Vietnam Confucius ini, Mandarin ini adalah kalangan orang Cina? Mengapa di Vietnam terdapat golongan pegawai yang dia menerima pendidikan Cina, Confucius? Jadi sebenarnya Confucius ini, walaupun dia berasal dari negara China oleh Confucius, seorang falsafah, ahli falsafah China, tetapi dia disebarkan ke beberapa negara di Asia sehingga ke Asia Timur. Dan disebabkan sebenarnya Vietnam juga pernah dijajah oleh China selama 1000 tahun. Jadi oleh itu memanglah Vietnam menerima pengaruh Cina yang mendalam. Jadi pada masa itu terdapat lagilah pegawai yang menerima pendidikan daripada menerima pendidikan Confucius. Dan mengapa mereka menerima pendidikan ini? Sebab dalam kerajaan Vietnam sebelum dijajah, kerajaan tersebut sekiranya kamu nak jadi pegawai, kamu mesti lulus peperiksaan Confucius, mesti baca buku Confucius dan baru lulus peperiksaan, baru boleh jadi pegawai. Jadi untuk mereka, perjuangan mereka tujuannya mereka nak memulihkan sistem pemerintahan beraja. Mereka tak mau dijajah oleh orang putih, orang Perancis. Mereka nak raja mereka kembali.
Jadi pada masa itu juga ada kemunculan golongan intelektual yang mendapat pendidikan yang tinggi dan mereka meningkatkan kesedaran politik. Mereka usaha meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan rakyat, dan dalam proses mereka mengajar rakyat tentang uh, ke penindasan Perancis. Di sini melalui akhbar mereka mengkritik penindasan Perancis, maksudnya bagaimana Perancis, dalam erti kata lain seperti yang cikgu nak gunakan, tapi tolong ingat ini hanya untuk pemahaman yang lebih mudah, tetapi perkataan yang sepatutnya ialah penindasan, tetapi kita boleh kaitkan dengan bully, cara layanan yang tidak baik, yang tidak adil lah oleh Perancis terhadap orang Vietnam. Dan dengan itu mereka gerakkan gerakan anti Perancis lah di Vietnam. Antaranya dua akhbar mereka telah terbitkan untuk tulis tentang semua kejahatan penindasan Perancis. Dan salah satunya Tribune Inditch dan satu lagi ialah Cloche Philly. Okay. Jadi, dan juga dalam proses itu mereka nak menuntut hak. Ingat, banyak nasionalisme ada kaitan dengan hak rakyat, terutamanya di Barat yang sebelum ini kita bincang, menuntut hak rakyat. Okay. Jadi nasionalisme di Vietnam ini terdapat dua kumpulan kemudian, dibahagi kepada dua jalan. Satu ialah yang bercorak revolusi. Okay. Sorry. Kedua-duanya revolusi, tetapi terdapat dua ideologi di bawah nasionalisme bercorak revolusi ini, dan satunya ialah oleh golongan nasionalis di bawah nasionalisme, ideologi nasionalisme, dan satu lagi ialah di bawah komunisme. Okay. Jadi gerakan menentang Perancis. Okay. Jadi dua kumpulan di sini telah diringkaskan. Sebenarnya ada namalah parti-parti di bawah nasionalisme dan komunisme. Di bawah nasionalisme terdapat satu parti yang terkenal. Nama dia ialah Vietnam Kuomintang, ataupun yang sebab susah kalau kita nak ingatkan yang panjang ini sebab bukan dalam bahasa yang kita biasa. Okay. Jadi juga murid-murid juga boleh ingat singkatan dia VNQDD. Ini adalah parti yang mewakili ideologi nasionalisme, memperjuangkan ideologi nasionalisme, manakala komunisme diperjuangkan oleh Parti Komunis Vietnam yang diketuai oleh Ho Chi Minh. Jadi mengapa di sini dikatakan diteruskan oleh Ho Chi Minh? Disebabkan VNQDD ini sebenarnya menemui kegagalan kerana pemimpin dia, Nguyen Tai Hoc, telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati oleh Perancis. Maka Ho Chi Minh lah yang seterusnya dia teruskan usaha menentang Perancis melalui Parti Komunis Vietnam di bawah komunisme lah. Jadi akhirnya gerakan menentang penjajahan dia berterusan sehingga terbentuk Republik Vietnam pada tahun 1976. Okay. Baik. Okay. Jadi untuk cerita tentang Vietnam, kita berbincang setakat ini sahaja. Sebenarnya agak rumit lah kemudian yang berlaku. Ada banyak lagi peristiwa yang berlaku di Vietnam, tetapi untuk setakat perbincangan hari ini kita berhenti di sini, sebab kita ada dua lagi negara. Jadi negara yang seterusnya ialah Indonesia. Di Indonesia, apakah yang mencetuskan perkembangan nasionalisme? Sama seperti yang sebelum ini, mereka juga dijajah. Negara yang menjajah Indonesia adalah Belanda ataupun Netherlands hari ini. Jadi tetapi di Indonesia, permulaan dia adalah agak berlainan sikit, iaitu adalah oleh seorang wanita. Adalah oleh seorang tokoh wanita namanya Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini ini, beliau memperjuangkan kemajuan pendidikan wanita, dan cara yang digunakan sebenarnya beliau banyak menulis surat kepada rakan-rakannya di Eropah.
berkaitan dengan keadaan di Indonesia, dan terutamanya berkaitan dengan bagaimana perempuan ditindas dari segi pendidikan oleh Belanda dan kemunduran bangsa Indonesia disebabkan uh, perbuatan Belanda di Indonesia. Okay. Jadi perjuangan nasionalisme di Indonesia lebih kepada pada peringkat awal lebih kepada menekankan isu pendidikan, okay, dan bertujuan untuk nak mengubah nasib rakyat lah yang telah telah menjadi semakin teruk lah akibat dasar penjajah Belanda. Jadi Raden Ajeng Kartini ini surat-surat yang beliau tulis kepada rakan-rakannya di Eropah telah dikumpulkan sebenarnya selepas kematian beliau, dan beliau diterbitkan dalam sebuah buku yang dinamakan Hilang Gelap Terbitlah Terang. Namanya pun agak bermakna kan, hilang gelap terbitlah terang, dengan penuh harapannya. Okay, jadi dalam buku beliau telah mendedahkan dasar diskriminasi Belanda. Jadi Belanda penindasan jugalah diskriminasi di sini, layanan yang tidak adil, yang menindas, yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Jadi dua isi utama di sini. Satu ialah penindasan Belanda, satu lagi ialah kemunduran bangsa Indonesia. Dalam buku dia adalah tentang cerita-cerita ini, dan apabila diterbitkan buku sebegini, tentulah apabila rakyat baca, rakyat semangat nasionalisme rakyat telah dibangkitkan lah. Dan seterusnya, pada peringkat yang berikutnya, nasionalisme di Indonesia lebih tersusun apabila terbentuk sebuah persatuan, contohnya Muhammadiyah, yang lebih tertumpu kepada agama. Di sini ditubuhkan untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat. Sekularisme maksudnya yang berkaitan dengan keduniaan dan bukannya keagamaan lah. Jadi Muhammadiyah ni tujuan dia nak mempertahankan agama. Dan seterusnya, nasionalisme menjadi semakin radikal. Jadi radikal seperti yang kita tahu lebih menyeluruh, nak menuntut kemerdekaan. Bila kita nampak radikal, maksudnya kebanyakan kali dia nak memperjuangkan kemerdekaan. Jadi pada peringkat ini mula ada parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan, dan di bawah ini ada disenaraikan seperti SI, Syarikat Islam, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Dan di sini saya nak tambahkan sedikit lagi, pada peringkat ini juga ada kongres. Juga berlaku kongres di Indonesia. Kongres, tak silap cikgu, Kongres Pemuda Indonesia. Kita rujuk balik di buku teks. Ya, Kongres Pemuda Indonesia. Yang dalam kongres ini, kongres maksudnya perhimpunan besar-besaran, mengumpulkan semua parti-parti ini. Dalam kongres ini, mereka melahirkan satu sumpah pemuda. Yang secara ringkasnya, dalam sumpah tersebut terdapat 3 elemen utama, iaitu 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa. Itu yang mereka nak usahakan. Dapat gangguan sedikit. Jadi Sumpah Pemuda ini, dan kemudian usaha mereka telah diperkukuhkan oleh Sukarno dengan menubuhkan PPPKI, satu pertubuhan politik, dan yang akhirnya teruskanlah usaha mencapai kemerdekaan di Indonesia. Baik, dengan itu kita sambung pula kepada negara yang terakhir, iaitu di Thailand. Di Thailand nasionalisme di Thailand adalah berlainan sedikit dari segi, di Thailand nasionalismenya dipelopori oleh raja.
pada peringkat permulaannya adalah oleh Raja Thailand, sebab Thailand adalah tidak negara di Asia Tenggara satu-satunya yang tidak pernah dijajah langsung oleh kuasa barat. Jadi di Thailand, nasionalisme dia dimulai oleh raja sendiri untuk memelihara kedaulatan negaranya. Okay, jadi kalau kita nak banding dengan yang di Asia, yang ini lebih kurang sama dengan yang Jepun, negara Jepun, di mana Raja Thailand juga seperti di Maharaja di Jepun juga fikir kalau nak mengekalkan kedaulatannya, dia mesti memajukan negaranya. Okay. Jadi terdapat beberapa usaha lah yang dilakukan oleh Raja Thailand untuk memodernkan, dan usaha utama dia adalah pemodenan di Thailand. Jadi bagaimana nak memodernkan negara beliau lakukan banyak usaha. Tetapi sebelum itu kita bincang dulu diplomasi. Diplomasi maksudnya hubungan yang baiklah dengan negara lain. Raja Thailand yang memulakan usaha ini adalah Raja Mongkut. Raja Mongkut telah bina hubungan baik dengan kuasa barat. Jadi contohnya seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Dan yang kedua, pemodernan yang cikgu sebut tadi, pemodernan itu adalah usaha untuk memodernkan pentadbiran negara mereka dengan melaksanakan birokrasi barat. Birokrasi ini satu sistem pentadbiran yang tersusun, ikut barat. Macam pada hari ini kita dalam kerajaan kita, bila kita nak membuat sesuatu berkaitan dengan kerajaan, kita ada jabatan-jabatan yang tersusun yang kita perlu rujuk. Contohnya kita nak buat IC, kita akan pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau kita nak buat pasport, Jabatan Immigration. Okay, semua ini adalah sistem birokrasi lah, sebahagian daripada sistem birokrasi. Jadi bagaimanakah Raja Thailand melaksanakan birokrasi barat? Dia sendiri pergi bawa masuk penasihat barat. Pergi jemput orang barat datang ke Thailand untuk melatih pegawai mereka dalam pentadbiran, terutamanya dalam bidang-bidang ini, kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Dan beliau juga, baginda juga menjemput guru dari barat untuk mengajar orang-orang Thailand. Melalui usaha, baginda telah membentuk imej Thailand sebuah negara yang bersahabat dengan barat dan bukannya bermusuhan. Maka dengan ini sangat bijaksana sekali, dia telah menjadikan negara barat tak ada alasan nak menjajah negara dia. Dan dasar Raja Mongkut ini bukan berhenti pada pemerintahan Raja Mongkut, tetapi disambung oleh anak lelaki baginda, putera baginda, iaitu Raja Chulalongkorn, dan disambung usaha pemodenan dan menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajah. Dan oleh itu nama Thailand sebenarnya negara yang bebas maksudnya. Namun begitu, nasionalisme di Thailand bukan sahaja berhenti di sini, nasionalisme yang oleh raja sahaja, tetapi juga ada nasionalisme dalam kalangan rakyat. Jadi mengapakah ini berlaku? Sebabnya ialah putera Raja Chulalongkorn ataupun cucu kepada Raja Mongkut, Raja Wajiralongkorn adalah lain daripada datuk dan juga ayahandanya, di mana beliau adalah lebih lemah dari segi dia tak berminatlah dengan pentadbiran dan agak lemah pentadbirannya. So pada masa itu muncullah nasionalisme oleh rakyat disebabkan kelemahan pentadbiran Raja Wajiralongkorn yang menimbulkan kegelisahan. Rakyat menjadi bimbang, boleh ke tak raja ini macam tu. Dan raja bimbang tentang penguasaan politik oleh kerabat diraja, oleh keluarga raja. Dan akhirnya rakyat pun menubuhkan satu parti sendiri, Parti Rakyat, oleh Nai Pridi Panamyong dan Field Marshal Pibu Songram. Yang Pibu Songram ini akhirlah yang menjadi Perdana Menteri Thailand yang pertama. Jadi mereka kerjasama dan melancarkan revolusi Thai yang akhirnya menamatkan pemerintahan Raja berkuasa mutlak ataupun pemerintahan beraja, menamatkan pemerintahan Raja berkuasa bukan menamatkan pemerintahan beraja, sebab di sini masih, kalau kita pergi ke Thailand,
sampai hari ini masih ada raja. Dan sebenarnya raja dia ditayangkan dengan besar gambarnya. Okay, di sekitar bandar. Jadi masih kedudukan raja masih kedudukan yang tinggi, tetapi bukan lagi berkuasa mutlak. Jadi menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Tidak lagi ada semua kuasa di dalam tangannya, okay, tetapi masih kedudukan yang tinggi lah. Jadi sama seperti Malaysia pada hari ini, raja di Thailand ialah raja berperlembagaan. Jadi bersambungan dengan nasionalisme rakyat, pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan dan raja mengekalkan kedudukan tertinggi dalam pentadbiran di Thailand. Dengan itu berakhirlah cerita kita tentang nasionalisme di Asia Tenggara. Sebelum tamat, kita bincang sedikit satu soalan berkaitan dengan nasionalisme menggunakan modul Pascal. Jadi soalan pertama, soalan yang sangat senang. Apakah maksud nasionalisme? Di sini cikgu pun gunakan jawapan yang paling ringkas lah dan senang. Maksud nasionalisme, ingat kita nak salin pangkal ayat dahulu. Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara dan bangsa yang mendalam dan semangat kebangsaan. Ini sahaja murid sudah boleh dapat 2 markah. 1 dekat cinta, 1 dekat kebangsaan. Tapi jangan lupa cinta yang mendalam. Cinta ke negara yang mendalam sebab dia bukan cinta yang biasa. Dia cinta yang sangat dalam, begitu kuat sekali perasaan cinta itu sehingga sanggup berkorban demi negara. Seterusnya, jelaskan perjuangan Jose Rizal di Filipina. Kita cuba ingat kembali apa yang Jose Rizal lakukan di Filipina. Jose Rizal telah memulakan gerakan apa yang dimulakan oleh beliau? Propaganda. Apa yang beliau nak dapatkan dalam gerakan propaganda? Menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol dan menuntut hak yang sama dan bangsa Filipina mendapat hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Selain itu, ataupun seterusnya, beliau telah menubuhkan Liga Filipina. Dapat 3 markah, 4 markah dah di sini. Okay. Sekiranya murid-murid risau, okay, sebenarnya lah digalakkan kita sambung lagi lah apa yang kita ingat sebenarnya. Boleh sambung lagi 5 isi lagi, baiklah, lagi mantap, iaitu yang mendesak perubahan politik, ekonomi dan sosial. Habis. Okay. Jadi itu adalah perjuangan Jose Rizal. Akhirnya kita lihat apakah iktibar yang kita boleh dapat daripada perjuangan pemimpin tempatan dalam mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Baik, antaranya lah yang kita boleh tulis. Ingat, iktibar ini apakah maksud dia? Maksud dia ialah pengajaran. Apa yang kamu dapat belajar daripada perjuangan, contohnya tadi Jose Rizal. Apa yang kita dapat belajar daripada beliau? Dan ingat, bila kita dapat soalan seperti ini, yang pertama, salin dulu pangkal ayat. Ataupun kita boleh pendekkan sedikit. Tersebut, pemimpin tersebut ialah apa? Ialah kita harus, ingat, ini salah satulah perkataan yang kita boleh gunakan untuk mulakan jawapan iktibar. Iktibar ini maksudnya apa yang apabila kita tengok peristiwa tersebut, kita belajar sendiri bahawa kita perlu buat apa. Jadi sama ada murid-murid boleh tulis kita harus ataupun kita perlu pun bolehlah, kita harus. Di sini cikgu suka gunakan kita harus.
Okay. Dan antaranya kita nampaklah dalam usaha beliau, ternampak semangat apa, kita fikir dulu, nilai apa yang kita mesti contohi daripada mereka. Dan salah satunya tak lari dan sangat senang ialah maksud nasionalisme, kita harus cinta akan negara, kan? Dan juga kita nampak mungkin di negara yang ada raja, kita perlu setia kepada raja dan negara. Jadi dua dah. Kita dapat dua dari sini. Selain itu, hal ataupun kita gunakan cara yang uh, lebih apa bersesuaian dengan format SPM yang pada masa kini yang lebih menekankan huraian dan contoh. Jadi sekiranya kita nak huraikan, kita boleh guna hal ini kerana kita mestilah kita mestilah berani. Kita mestilah berani untuk mempertahankan hak rakyat, contohnya mempertahankan hak bangsa dan menentang uh, dan menentang penjajah untuk apa? Untuk mungkin mencapai, untuk membentuk negara yang untuk kalau hari ini lah kita nak sesuaikan hari ini mungkin tidak membentuk dah, tetapi sebab dah kita dah merdeka, untuk mengekalkan guna balik yang soalan, mengekalkan kedaulatan negara. Okay, baik. Jadi di sini murid-murid boleh berikanlah contoh. Okay, sekiranya ada. So contohnya Jose Rizal sanggup berkorban, okay, dalam perjuangan nasionalisme di Filipina. Okay. Kita harus kesimpulannya, jadi ataupun oleh itu kesimpulannya lah ya, kita di sini lebih sesuai kesimpulannya, kita haruslah kita haruslah tidak berani bersuara, seperti beliau berani bersuara dan tidak mudah berputus asa. Ini antara yang cikgu nampaklah nilai yang bukan sahaja boleh digunakan dalam soalan ini, tetapi mungkin dalam banyak soalan lah yang berkaitan dengan terutamanya topik nasionalisme kemerdekaan. Okay? Jadi murid-murid boleh rujuklah kepada jawapan ini untuk topik-topik berkaitan. Baik. Baik, jadi itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga dapat dimanfaatkanlah untuk SPM nanti. Sekian, terima kasih.